Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin, market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So selepas 3 hari Zul tak ada buat sembarang analisis sebab apa Zul keluar untuk camping sikit. So apa pagi ni ada tengok menarik untuk Bitcoin. Bitcoin dah pun untuk pagi ni berada di 28.1k. So ke manakah arah pergerakan market dan apakah level-level penting. So pagi ni malam tadi Zul tengok sikit je. So pagi ni Zul tengok ada pergerakan ataupun ada level penting yang perlu kita monitor. Sebab apa Bitcoin dah pun melepasi almost kita punya berada di melepasi kita punya kawasan major resistance, dan sekiranya kita melepasi zone ini, kita akan expect untuk Bitcoin boleh pergi sampai ke kuartal Fibonacci level iaitu almost dalam 40 ke 50k. Kenapa? Nanti tu akan tunjukkan. So apapun yang penting kita akan monitor dulu level-level ini dan kita akan tengokkan apakah next untuk position zone buy. Alhamdulillah pembelian untuk 2 kali untuk bulan 1, bulan 2 tak beli tapi bulan 3 tu ada buy. Alhamdulillah position itu adalah position yang tadi expected adalah lower high kita. So apa let's go kita pergi ke coin market dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok apakah yang berlaku dalam market. So inilah coin market cap. Kita akan ubahkan screen. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di mana? Nanti tu akan tengok kan. Right, tu dah screen. So total market cap currently berada above balik 1.1 trillion dengan volume untuk semalam 65 biasanya hari Ahad. So ni hari Isnin maknanya berlaku meningkat dengan dia. So dominan dah pun sampai ke mana menunjuk adalah 46 ke 47%, 46%. So nanti kita akan tengok chart dominan BTC, adakah BTC akan terus mendominasi market. Kalau terus mendominasi market, expected untuk Bitcoin akan terus melakukan kenaikan. Sekiranya berlaku rejection sikit di dominan, expectation untuk altcoin pula akan bersinar. So Ethereum berada drop dari 19 ke 18.7. So tengok untuk summary. Untuk summary malam pergerakan Bitcoin, total market increase banyak hampir 3%, volume drop sikit 7.6 hari weekend normal. BTC dominant increase banyak hampir 0.7. So apapun untuk harga semasa untuk Bitcoin berada di 28.2 iaitu dengan persen 4.35. So meaning kita ada berlaku peningkatan semasa weekend. So bila berlaku peningkatan masa weekend, apa yang berlaku, kita akan buat satu lagi gap. So meaning nanti tu akan tunjukkan tu kita dah ada gap yang baru iaitu kawasan 20k. So expectation disebabkan kita ada weekend pump, so expectation kita akan satu lagi gap. Tu akan tunjukkan, kita tengok gap itu. Kemudian Ethereum berada di 1.8 dengan increase hampir 2% iaitu 1.82. BNB 1.8, lain-lain altcoin SLP 4.6, Cardano 2.69. Alhamdulillah pembelian di 30 sen. Tahu lah pun mencakapkan Cardano ni kalau siapa buy memang hujung buy tu profit, tapi di profit tu dia lambat sikit lah. Dia tak ada Cardano ni jarang buat pergerakan yang drastik ataupun kenaikan yang kata satu hari tu naik sampai 10-15 ada. Kalau main dia akan naik slowly. So apa kata untuk long term. Matic drop 0.64, so hampir lagi $1. Jika akan Matic consider around $1 ataupun close to $1 ialah aku kata harga yang terbaik untuk anda on in dapatkan target. So lain-lain coin Solana 27, 25. So tak berlaku perubahan sebab apa? Semalam kenaikan adalah lebih kepada Bitcoin disebabkan kenapa adalah total dominan dia adalah meningkat itu 46%. So lagi kita pergi ke chart dulu. Pertama kita akan tengok di Bitcoin. So apakah level-level yang penting. So sebelum ni Zul akan kata rewind balik. Bukan rewind, kita akan tengok bukan nak cakap apa, kita akan recap balik. So recap balik pergerakan. So apa yang sebelum ni, sebelum camping Zul cakapkan kita ada monitor untuk pergerakan ni, iaitu break kita punya kuartal Fibonacci, swing high ini to swing low untuk 1.6, dan 1.6 itu kemudian 1.6 kita berada di 28.9. Tak salah Zul, kita akan check balik. Tengok ada jenis tu, swing high ini to swing low ini 1.6. Yes betul, 1.6 kita berada betul-betul kita punya draw itu lah 28.9. dan price engine ni, so bila berlaku kita expect boleh berlaku sikit rejection possible. Dia kan itu ada zone kawasan ni, itu akan tunjukkan zone tu. Kita akan kurangkan. So, kita akan tengokkan currently kita boleh monitor ini untuk pergerakan sampai. So yang ni biarkan kita consider, yang ni kita monitor sampailah price itu sampai kawasan ni. Nanti insyaAllah kita akan delete kawasan ni. So yang ni Zul akan biarkan support ni Zul akan lock terus. Sebab apa? Support ni Zul nak buat yang kata peringatan, ialah inilah kita lower high yang pertama selepas kita dapat
lower low. Tu sebarang pembelian anda, kan tu ada buat pembelian di kawasan ni iaitu breakout, lower high, dan expected kita akan tunggu next lower high. Kat manakah next lower high tu bergantung, nanti kita akan tengokkan, iaitu bergantung RSI di daily dan stop RSI bila berada di oversold. Kedua-duanya itulah consider lower high kita yang seterusnya. So lower high yang pertama dah complete, tu kita akan tunggu another opportunity. So untuk Bitcoin, apakah yang penting? So currently ada tengok dua level yang penting, iaitu dua level kita berada di line kuning ni, iaitu line 26.7 dan juga 32.6. So kenapa level inilah zone yang du nak tengok kan? ZON bukan zone nak tengok. Zone yang du nak kawasan range pergerakan Bitcoin, iaitu expectation kan untuk Bitcoin kita akan buat pergerakan ini. So meaning sekiranya Bitcoin berjaya buat pergerakan sideways dalam kawasan ni, so be prepared untuk another breakout, dan breakout 32 ni kita akan menuju ke kawasan lebih tinggi, dan be prepared juga untuk berlaku rejection daripada kawasan ni. Sebab apa? Kita ada bullish gap. Nanti dia akan pergikan bullish gap. Kita ada bullish gap di 30, 28, 30, dan kita ada kawasan di 34. So meaning kita boleh sampai kawasan tu dan berlaku rejection, dan rejection itu good. Sebab apa? Kita ada ni. So ini adalah consider untuk another next lower high kita yang expected kemungkinan berlaku bounce, expect ada huge pump. Tadi tu akan tunjukkan, iaitu pump itu ke mana, expected pump itu boleh sampai ke almost kita punya major resistance, iaitu dalam 48 ke 56, dan berlaku rejection inilah kita akan dapat create satu bullish run. So, itu lebih pada long term. So apapun untuk current time, kita akan monitor dulu itu level ini ataupun kawasan ni antara T26.7 ke 32.6. So expectkan untuk Bitcoin akan buat sideways kawasan ni, dan sekiranya berjaya buat base di kawasan range ini, insyaAllah kita akan tengok another pump untuk di Bitcoin. So itulah untuk kuartal kawasan. Kemudian untuk di daily kan, apa yang berlaku ni, kita nampak sedikit bullish signal ni, iaitu satu candle hijau, satu red candle, dan satu huge candle hijau. So meaning kita nak jangkakan untuk dalam masa 37 minit lagi candle akan close. So kita jangkakan akan ada expectation another momentum yang strong untuk Bitcoin melakukan kenaikan. So macam juga kan, kita ada range antara 26 dan 32. So first kita akan tengok data gap. So disebabkan ada berlaku ni, so jangkakan kita akan buat gap. So kita akan tengokkan gap. So first kita ada quarter bearish gap, iaitu bearish gap di kawasan 21.20, dan juga another gap iaitu di kawasan ni. So ni saya akan remarkkan kat sini. Yang ini. Kemudian yang ini. So ini kita ada gap di kawasan 28.27. So bilakah gap inilah kita bearish gap. So bullish gap kita adalah di kawasan ni, nanti tu akan tunjukkan. So ini adalah bullish gap kita yang ini. So mini price dah sampai pun. So dah sampai pun dah almost close. So kita ada satu lagi bullish gap, iaitu di kawasan 35 dan 34. So jika kan price boleh sampai kawasan ni, boleh berlaku rejection. So biarkan tengok. So persoalannya, adakah kita akan dapat another opportunity untuk price 21.20. So kalau tak jatuh pun taklah. Ini adalah sekiranya price itu terus naik dan tak drop ni, juga adalah price give a time, price akan datang juga. Bila itu tak pasti, tapi inilah kalau bearish gap, kita akan tengokkan reaction semasa ke semasa. So another gap bearish buat, so good untuk long term ya, sebab apa kita tahu price give a time, price akan datang balik ke kawasan ni bila itu tak pasti, dan kita cakapkan tapi kata bila itu tak tahu, cuma price itu akan dari kata based on data 100% price akan datang balik ke kawasan price ini. So let's go, kita pergi ke satu lagi chart tu nak tengok, iaitu BTC yang ini level okay, so dulu pun yang nak pergi ni, okay, iaitu kita nak update kan untuk inverse hand shoulder tu. Sebelum ni kita ada untuk di Bitcoin, iaitu kita ada signal untuk reversal. So kita dapat satu lagi signal reversal. Sebelum ni kita dapat kata falling channel, dah pun breakout daripada downtrend ke uptrend. Currently kita monitor juga satu lagi channel, satu lagi kata pattern inverse shoulder, satu lagi pattern reversal, iaitu inverse head and shoulder. Alhamdulillah betul-betul breakout ni dan naik atas. So currently untuk yang ni kita dapat kena pasti untuk pergerakan Bitcoin next pump adalah berada di kawasan 34.5, dan 34.5 ni ada apa? Sekiranya kita satu trend line kawasan ni betul-betul atas penjuru ni, dan kita akan cross check look to the left. Bila kita look to the left, kita akan nampak support, dan kita nampak juga kat sini kalau kita zoom in sikit, kita akan nampak lah dia punya support dan resistance, support
resistance sikit, support, resistance, support. So ini kita ada pergerakan. Kalau kita nampak trend line ni, nampak dia ada just support, kita nampak resistance. So ini kat belakang ni sama, kita nampak support dan kita nampak resistance. So meaning target itu adalah logik dan secara teknikalnya memang boleh sampai. So meaning kita tinggalkan untuk di Bitcoin untuk short term daripada 28 ni. Kalau kita nak agak Bitcoin boleh naik lagi sampai mana, so inilah price target yang kita tinggalkan, iaitu antara 30 daripada point kali ni 28 adalah possible untuk 34.4 dan macam juga kan kita ada range. So tu jangkakan untuk Bitcoin untuk buat dalam range. Kita akan tengok pergerakan Bitcoin untuk buat range dalam kawasan ni. Sekiranya dapat buat base, so meaning another bullish signal untuk ke mana? Kita akan dapatkan iaitu another bullish pennant, iaitu bullish pennant ni adalah possible untuk lagi tinggi. Low ini to high ini expectation price boleh sampai ke kawasan ni, dan sampai kawasan ni kalau kita cross check balik kawasan ni, insyaAllah kita akan dapat. Ini adalah jangkaan saja, sebab apa tu jangkakan untuk yang berlaku sideways dan expected tak lari banyak pun. So kini kita akan tengokkan daripada penjuru ini, dan kita nampak another level, kita nampak support, resistance. So inilah kita on track kita punya pergerakan. So kali ini macam juga kan, jika price berada kawasan ni, consider anda boleh DCA dan kita akan tunggu position yang cantik. Sebab apa? Kita nak cantikkan kita punya portfolio banyak. Bila kita nak dapatkan sekiranya berlaku, kita buy kawasan tu, kita tengok kita portfolio kita sentiasa dalam profit. So alhamdulillah tu punya portfolio tahun 25 ni, portfolio untuk tahun 25 semuanya dalam green kecuali quality saja. Sebab apa? Quality tu memang buy high tu normal untuk berlaku pergerakan macam tu. So itulah untuk pergerakan tu. Di ruangan komen sebelum ni, thank you share. Alhamdulillah tu share short. Short kita pump nanya. Tu baik-baik you know. Alhamdulillah thank you. Dah kembali pulang dengan selamat. Let's go, kita fokus balik ke Bitcoin. So untuk di chart tu kena tengok satu lagi, sebab tak ada request, do not fokus kepada Bitcoin dulu. Semua kita ada target. Expectation untuk pump kita berada 34, RSI berada di overbought maknanya. So ini kita jangkakan expected boleh berlaku sikit base. Even satu ada kita 34 untuk Bitcoin, kita ada range, kita akan currently monitor dalam 326, 32 untuk berlaku sikit pump ke atas dalam kawasan 34, tak jauh mana pun kawasan kita ni 34, tak jauh mana pun, dan 34 tu memang kita tengok ada sikit. So apapun tu akan monitor untuk 32.6 saja. Ini range, boleh kita ada target juga sampai ke atas. Kemudian satu lagi untuk dominant, kita ada bearish gap dan bullish gap. Kita ada satu lagi bullish gap di atas ni. Kemudian kita ada bearish gap yang kuartal baru, so boleh kita monitor. Sebab apa? Bearish gap ini boleh datang balik sekiranya dia berlaku rejection di kawasan ini. Juga akan di kawasan almost kita punya range 28.32 ni, sekiranya itu akan tunjuklah. Sekiranya kita berlaku rejection dalam kawasan box ini, kita ada high ini dan high ini, apa yang berlaku? Possible kita akan dapat another pattern, iaitu bullish pattern. Kita expected boleh sampai ke kawasan ni dan berlaku bounce, dan ini ke consider kita panggil another reversal, ialah consider kuartal W ataupun double bottom. Cuma double bottom tu possible tak align ni, sebab apa? Kita expected dia akan high sikit. So meaning untuk long term kita nampak price akan buat higher high, RSI akan buat lower low. Kita akan lower high dan lower high, dia akan hidden bearish, hidden bullish divergence. Saya akan ada huge pump untuk ke atas. So consider rezeki. So sebarang pullback adalah Zul happy untuk pullback. So currently Zul lebih happy untuk tengok price jatuh untuk lower high untuk Dubai berbanding high naik atas. Naik atas ni kita tengok apa yang major, nak tengok sampai di 48 ke 52. So untuk di Bitcoin nanti kita akan tengokkan dominant. So tu nak sharekan tadi pasal Bitcoin dominant. So Bitcoin dominant sini, Bitcoin dominant. So ini dua ada sharekan sini. Yang lepas kita nak tengokkan kita ada satu falling channel ni. Falling channel sekiranya kita tengok untuk Bitcoin maknanya dah pun melepasi 46%. So meaning kita jangkakan juga akan ada expectation untuk Bitcoin akan more high tu. Selagi mana dominant BTC meningkat sampailah ke line hijau ni, so ini kita tengokkan Bitcoin akan mendominasi, Bitcoin akan tarik price di atas. Dan selepas Bitcoin dominan sampai ke kawasan green ini, so insyaAllah kita akan tengok peralihan di mana dominan Bitcoin akan sedikit berkurangan. So berkurangan tu bukanlah maksud Bitcoin drop. Kuartal Bitcoin kenaikan harga price itu tak tertumpu pada Bitcoin. Kita jadikan expected untuk di altcoin pula, time untuk melakukan catch up untuk pergerakan di Bitcoin. So jadikan Bitcoin adalah good untuk invest untuk long term. Altcoin juga perlu kita juga buy. Sebab apa? Dia beri kita profit yang huge, profit yang lebih besar berbanding
berbanding di Bitcoin. Cuma safe ni adalah di Bitcoin. So untuk pergerakan ni sampai dalam kawasan ni, kita akan tengokkan swing high ni to swing low, resistance 1.6 kita berada dalam 54%, so hampir 50. So ini dijangkakan untuk di Bitcoin, kerana ini terus berlaku, kenaikan kita jangkakan untuk Bitcoin akan return balik around dalam 54%. Sebarang rejection dalam box ini normal, sebab apa ini kan more long term. Untuk short term price masih lagi boleh drop sebelum melakukan kenaikan. So sebarang dropping dalam dominant BTC, insyaAllah kita akan tengok sedikit kenaikan di altcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Tak ada ikutkan tu nak tengok, insyaAllah malam nanti Zul akan cuba buat live. So malam ni insyaAllah pukul 11 kita akan tengokkan beberapa angka lain. Tapi pun yang menarik adalah tengoklah Bitcoin maknanya dah nampak positif untuk another pump, iaitu currently Zul akan monitor untuk pergerakan ni. Dan adakah Zul buy? Zul tak buy, price dah naik, biarkan saja. Sebab apa Zul nak DC untuk long term tak salah. Tapi untuk beberapa altcoin maknanya Zul ada masih lagi good position untuk buy. Contoh di Matic. So Matic berada kawasan ni, contoh tu nak insyaAllah tu cuba nak buy Koti sikit sebenarnya. Mana Koti? Sebab apa tu nak repair balik tu punya sikit portfolio. Nanti tu kan tunjuk balik portfolio ni, portfolio untuk tahun 2025 sebenarnya. So ini kat sini kuartal Koti, so masih lagi berada di lower height yang pertama. So tu punya average itu lah berada di 50 lebih. Tu ada buy sikit, drop 37. Tu nak turunkan lagi tu punya average ni berada close, se-close yang mungkin. Tu nak Zul akan buy di kawasan ni, dan kita akan expected Zul akan turun dalam almost 20 ke 17 sen. Dan expected kalau berlaku pump, kita akan profit lah untuk Koti. So Zul akan deducekan untuk Zul akan buy sikit Koti, nanti Zul akan updatekan dalam Discord channel macam biasa. Sebarang pembelian, sebarang penjualan Zul akan updatekan dalam Discord channel. Sekiranya anda berminat untuk kuota support Zul, make sure anda join punya YouTube membership, iaitu dengan klik button join ni, buat transaction, kemudian anda cari home, video, live, playlist, community, membership. Dalam membership ini, anda klik saja membership ini, dia akan ada satu link untuk ke Discord, iaitu ni anda klik saja read more. Read more ini akan bawah tu akan ada link untuk Discord, dan anda klik saja expectation akan anda join dia punya Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. InsyaAllah kita akan jumpakan secara live, dan live malam ni akan menarik sebab kita akan tengok juga altcoin. So altcoin mana yang masih boleh beli, so menunjukkan macam Koti ni boleh lagi buy, dan insyaAllah banyak lagi beberapa altcoin yang lain masih lagi boleh buy. Sebab apa? Kita tengok good untuknya, biarkan Bitcoin naik dulu. Sebab apa? Bitcoin naik, dominan dia tinggi. So altcoin ni kata dia market dia akan slowly. So bila slowly tu ada di support. So means good untuk kita buy di altcoin. Kemudian next pump untuk di altcoin kita akan profit. Kemudian nanti Bitcoin akan slowly buat beige pula. Masa tu kita akan good untuk invest heavily untuk di Bitcoin pula. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. Jumpa anda di review, masya-Allah, malam ni secara live. Assalamualaikum. Bye bye.